tengah hari ya. Cikgu rasa dah masuk dalam rekod dah ni. Dia dah rekod dah ni. Okey, jadi cikgu nak bagi penerangan ya. Untuk petang ni cikgu nak bagi penerangan berkaitan dengan nota cikgu bagi tadi, iaitu berkaitan dengan teknik mengarang karangan pasang siap pada jadi pada kali ini cikgu nak fokuskan kepada teknik mengarang pendahuluan dan juga penutup ya. Boleh nampak semua? Boleh nampak tidak? Boleh. Boleh. Okey, cikgu ingat ada orang tak ni? Okey. Tajuk dia pada hari ini ialah teknik menulis perenggan pendahuluan penutup dan penutup karangan pasang siap ya, karangan pasang siap. Langkah-langkah menulis pendahuluan dan penutup. Kita tengok. Yang pertama, baca soalan dan fahami kehendak soalan dengan menggunakan analisis komponen soalan AKS. Kenal pasti isu, keterangan isu, tugasan dan kehendak soalan. Okey, dalam soalan itu kena kenal pasti isu dari soalan itu. Keterangan isu mana satu, tugasan mana satu, kehendak soalan tu gimana satu. Berkaitan elemen-elemen AKS dengan perenggan pendahuluan. Isu sama dengan ayat utama. Keterangan isu sama dengan ayat keterangan. Kehendak soalan sama dengan ayat arah. Semua ni terhimpun dalam pendahuluan. Berkaitan AKS dengan perenggan penutup. Keterangan isu tu dia jadi ayat simpul atau ayat penegasan pada ayat pertama dalam perenggan penutup. Kita boleh juga menggunakan ayat kehendak soalan. Ayat kehendak soalan pun boleh kita jadikan sebagai ayat penegasan, ayat simpul atau ayat penegasan. Okey, ini tempat kosong ni. Yang lain perlu diisi dengan perkataan atau frasa yang sesuai, yang salah eja ni. Ya. Okey, kita merujuk kepada soalan bawah ni. Latihan yang lepas yang bagi bawah ni. Itu berkaitan dengan satu murid satu sukan. Ayat siapa kokok tu? Ya. Ayat siapa kokok tu? Okey, kita baca soalan dia. Kerajaan memperkenalkan program satu murid satu sukan bertujuan untuk menggalakkan semua murid melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sukan di sekolah. Nyatakan pendapat-pendapat anda tentang kebaikan-kebaikan murid melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Ada sebab cikgu merahkan tulisan-tulisan dalam soalan ni. Okey, jadi kita tengok. Kita buat analisis komponen soalan. Kita tengok pada bahagian analisis komponen soalan. Okey, dalam soalan dia mesti ada isu. Apa isu soalan ni? Una? Program satu murid satu sukan. Ya, program satu murid satu sukan. Awak tengok anak panah ni. Anak panah tulisan biru ni dia pergi ke awak tengok mana tempat duduk dia. Okey, ini isu. Isu ni dia pergi pada tempat kosong pertama dalam perenggan pendahuluan. Ini karangan pasang siap ya. Karangan pasang siap. Dia gariskan. Dia ada garisan ya. Okey. Tulisan hitam tu sebenarnya tapak dia. Yang perlu kamu hafal. Faham tak ni? Dan garisan tempat kosong tu yang perlu kamu isi dengan perkataan yang sesuai. Ya. Kemudiannya ayat yang kedua. Hal ini dikatakan demikian kerana program satu murid satu sukan bertujuan untuk menggalakkan semua murid melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sukan di sekolah masing-masing. Ya. Nampak tak? Okey. Yang ni kita ambil pada ayat keterangan isu. Biasanya ayat keterangan isu ni dia ada pada soalan. Dan soalan ni dia bagi dah ayat keterangan isu yang cikgu boldkan, yang cikgu merahkan ni. Menggalakkan semua murid melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sukan di sekolah masing-masing. Pun begitu, ada juga soalan yang tidak mempunyai keterangan isu. Okey, apabila soalan tak ada keterangan isu, macam mana kamu nak buat?
Kita kena tanya tujuan atau sebab. Ya, tanya tujuan atau sebab. Kita tanya balik tujuan atau sebab. Apa tujuan program Satu Murid Satu Sukan? Kemungkinan ayat keterangan isu kamu lain. Tak ada masalah. Kalau lain tak ada masalah. Okey, kamu tanya tujuan. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana program Satu Murid Satu Sukan bertujuan untuk mencungkil bakat-bakat baru dalam bidang sukan di peringkat akar umbi, iaitu di mana? Di peringkat akar umbi, iaitu di kalangan pelajar sekolah. Nampak? Faham ni? Dia boleh tanya tujuan atau sebab. Okey. Seterusnya, umum mengetahui bahawa isu ini semakin penting dalam masyarakat. Ini ayat keterangan yang sudah sedia ada dalam tapak karangan. Dan yang ini yang keempat dia, ayat keempat ialah ayat tanya. Kenapa ayat tanya? Kita bina soalan. Kita bina soalan ni, ayat tanya ni untuk menimbulkan variasi ayat. Persoalannya, mengapakah isu sedemikian sering menjadi buah mulut masyarakat. Oleh itu, marilah kita membincangkan kebaikan-kebaikan murid melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Yang ni ayat apa ni kita ambil ni? Yang ni. Kehendak soalan. Ayat kehendak soalan. Sebenarnya ni ulangan dah. Kalau awak tengok yang pertama tu awak dah faham dah, betul tak? Tapi ni sebenarnya untuk mengukuhkan lagi pengetahuan kamu. Okey. Jelas setakat ni? Ini berkaitan dengan pendahuluan. Ya, seterusnya apa perkaitan antara analisis komponen soalan dengan perenggan penutup. Nampak tak? Dengan perenggan penutup. Ayat pertama kita tulis ayat simpul atau ayat penegasan. Jadi kita ambil ayat keterangan isu tadi, cuma kita tambah kata penegas sahaja. Dan kita tambah sedikit keterangan di belakangnya. Kesimpulannya, jelaslah bahawa program Satu Murid Satu Sukan bertujuan untuk menggalakkan semua murid melibatkan diri dalam aktiviti sukan di sekolah masing-masing. Itu ayat penegas. Atau boleh juga kamu tulis kesimpulan, jelaslah bahawa program Satu Murid Satu Sukan memberi banyak manfaat kepada murid-murid. Kita boleh ambil ayat keterangan tadi dan juga ayat arah. Boleh tak situ? Tengok mana yang satu lebih mudah. Boleh? Faham tak ni? Faham. Okey. Oleh itu, semua pihak mestilah bekerjasama menyokong usaha. Menyokong usaha program Satu Murid Satu Sukan. Ini ayat cadangan. Ya. Okey, jika tidak kita akan dipandang rendah. Ini ayat kesan. Ya, ini ayat kesan. Semoga kita akan dapat melahirkan remaja yang cemerlang. Ini ayat apa? Ayat harapan. Kalau hafal ke semua ayat-ayat ini, insya-Allah kamu dapat mengarang dengan lebih baik. Faham tidak ni? Namun begitu, bab kata peribahasa, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Ini ungkapan menarik. Faham tidak ni? Nanti cuba aku bagi kerja atau tugasan untuk kamu karang, untuk kamu buat. Dia ada ada latihan nanti aku bagi. Sebabnya kamu dah buat yang tadi hari tu dah tengok, dah dengar kan, termasuk dah JM bersama cikgu kan. Yang pertama dulu, ni yang kedua. Ya. Jadi aku rasa ini lebih jelas untuk kamu untuk kamu untuk kamu mengetahui teknik mengarang. Ya.
Jelas tak ni? Jelas. Okey, bagus. Cikgu nak tunjuk satu lagi. Cikgu nak tunjuk satu lagi teknik mengarang kepada kamu untuk bahagian isi. Untuk bahagian isi sekejap ya. Nanti cikgu share. Cikgu baru nak ambil ni. Cikgu terlupa nak ambil tadi. Cikgu terlupa nak kongsi dalam apa ni? Dalam grup kamu lah, dalam grup WhatsApp kamu tu. Cikgu dah ada sebenarnya, dah buat semuanya. Setakat ni faham tidak? Faham. Ke ada yang tak faham lagi? Setakat ni faham? Faham. Faham. Slow faham. je bunyi. Ya ke faham? Faham. Ya, betul. Ya, betul. Ya ke ni faham ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Ya ke? Nanti tak ada, cikgu ada satu lagi sebenarnya. Ada satu lagi. Ini apa ni? Nak buka, baru nak buka, lupa tadi. Lupa nak apa ni, save dalam tu. Cikgu nak laptop ni cikgu ni, wah cikgunya ni. Laptop cikgu ada problem. Jadi cikgu nak hantar ke dia dulu. Kejap ya. Sekejap ya. Sekejap ya, boleh sabar ya. Ayah siapa kuat tu? Alia itu. Ayah Alia. Tak. Kenapa tak boleh buka Tak boleh bukanya. Buka apa dah? Skrin mana ni? Skrin tadi tutup, ambil skrin lain. Orang ambil yang lain ke? Tak boleh buka ni. Apa benda ni? Ada dalam ni tak? Tak ada lagi. Ini hak duduk mana? Soalan gambar. Okey, Tengok dia tadi mana tak ada? macam ni lah. Cikgu bagi link yang lain untuk yang kedua, boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, boleh cikgu bagi link yang lain. Sebabnya file tadi tak boleh nak buka. Okey, beres. Jadi untuk yang pertama ni cikgu tamatkan dahulu. Lepas ni kita masuk yang kedua. Boleh? Tunggulah dah. Okey. Ini dah lah.